Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 yang bertemakan Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan merupakan fasa pelengkap rancangan pembangunan 5 tahun negara ke arah mencapai status negara maju dan inklusif. Justru kajian separuh penggal KSP RMK ke-12 disediakan kerana Malaysia telah melalui cabaran-cabaran getir yang menjejaskan aspirasi RMK ke-12. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan menyatakan dasar dan inisiatif yang diumum adalah berpandukan kepada permasalahan, keperluan atau keutamaan rakyat, komuniti perniagaan serta kesemua negeri, bukan hanya dibentuk daripada pihak kementerian. Tumpuan diberikan kepada dua aspek iaitu penilaian dan semakan semula meliputi pencapaian, analisis jurang, cadangan penambahbaikan dan hala tuju. Aspek kedua pula menekankan kepada kecekapan pelaksanaan program dan projek pembangunan dengan mengambil iktibar daripada pengalaman pelaksanaan projek pembangunan pada 2021 dan 2022. Justru kajian separuh penggal KSP RMK ke-12 diharap dapat memacu pertumbuhan negara di bawah payung Malaysia Madani yang lebih seimbang dan mampan pada masa depan. Apakah gambaran serta garapan usaha kerajaan dalam mekanisme pelaksanaan hasil kajian ini? Jawapannya bersama tetamu khas malam ini, Menteri Ekonomi Yang Berhormat Rafizi Ramli dalam Bicara Naratif Khas. Ya, 17 anjakan utama, 71 inisiatif utama dan sudah pasti selepas pembentangannya pada 2021 dan juga apabila pandemik COVID-19 mereda di peringkat tempatan dan juga di peringkat global, perancangan bagi rancangan Malaysia ke-12 melalui suatu proses evolusi untuk disesuaikan dengan keadaan semasa. Terima kasih kerana bersama kami dalam naratif khas pada malam ini. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 memperkasa rakyat. Sudah pasti ini fokus utama yang akan kita berikan dan pembentangannya dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada petang tadi di Dewan Rakyat. Alhamdulillah memberikan gambaran dan juga sebenarnya pada pagi tadi apa jua pembentangan yang telah pun dilaksanakan dan juga disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan salah satu daripada aspek dan juga iltizam yang akan dilaksanakan di bawah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Bersama dengan saya pada malam ini Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih bersama kami. YB, sebelum kita melihatkan kepada penilaian dan juga semakan semula bagaimana rancangan Malaysia ke-12 ini akan mensasarkan dan juga berfokus kepada objektif utamanya. Tadi dalam sidang media pada petang tadi, Yang Berhormat bersama dengan rakan-rakan media memberikan penjelasan berkenaan tentang perbezaan antara perancangan pembangunan dan juga aspek pembangunan fiskal. Jadi mungkin untuk rancangan Malaysia ke-12 ini lebih terjurus kepada aspek-aspek berbentuk pembangunan, bagaimana ia dibanding bezakan antara fiskal dan juga pembangunan dalam tempoh yang ditetapkan rancangan Malaysia ke-12. Kita selalu dengar, terutamanya sekarang lah, soal konsolidasi fiskal, soal kedudukan fiskal dan sebagainya. Ini mungkin terma-terma yang rumit untuk orang yang tidak melalui latihan ekonomi. Kan? Fiskal merujuk kepada perbelanjaan dan juga hasil kerajaan. Sebelum ini, kuasa itu dibahagikan kepada Menteri Kewangan dan juga kepada Perdana Menteri. Ya. Kerana perbelanjaan negara terbahagi kepada dua kategori. Satu iaitu perbelanjaan mengurus, yang ini termasuklah gaji, termasuklah bayaran-bayaran tetap seperti hutang, termasuklah bayaran seperti perbekalan untuk perkara-perkara biasa yang tidak melibatkan projek. Kan? Yang ini adalah belanja mengurus dan sekarang ini di bawah Kementerian Kewangan, diuruskan oleh Kementerian Kewangan. Perancangan pembangunan yang melibatkan perbelanjaan pembangunan ataupun di dalam selalu dirujuk juga sebagai capital expenditure ataupun capex, maksudnya buat jalan, buat bangunan, program-program pembinaan, pengupayaan ekonomi, yang ini adalah perbelanjaan pembangunan yang di bawah Kementerian Ekonomi sekarang. Walaupun kuasa meluluskan ini dipecahkan kepada dua kementerian untuk membentuk satu ekosistem tata kelola yang lebih kuat, tetapi ia bergantung kepada jumlah keseluruhan hasil kerajaan.
Jadi dalam kerangka inilah kita mengimbangi di antara usaha kerajaan untuk mengukuhkan kedudukan fiskal yang diuruskan secara bersama di antara Kementerian Kewangan dengan Kementerian Ekonomi dan pada masa yang sama untuk kita memastikan bahawa perancangan pembangunan itu memberi nilai yang terbaik supaya wang yang kerajaan salurkan untuk projek, untuk infrastruktur ini berjaya memacu ekonomi, kerana ekonomi yang pertumbuhannya lebih mampan dan lebih baik akan menyumbang kepada hasil yang lebih banyak dan seterusnya mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Untuk kita melihat dalam tempoh 2021 sehingga 2025, sudah pasti kita akan melihat kembali mengimbas pencapaian pada tahun 2021 dan 2022. Dan bagaimana pula anjuran 2023 sehingga 2025 ini menjadi suatu bentuk unjuran dan juga suatu bentuk gambaran yang komprehensif berkenaan kajian separuh penggal ataupun kajian bagi rancangan Malaysia ke-12 ini, YB. RMK 12 dirancang dan direncanakan di antara tahun 2020 ke 2021. Pada ketika itu pun negara dan dunia telah pun sedang pada ketika itu melalui kemeluk COVID. Dan banyak cabaran-cabaran yang sebelum itu tidak pernah ada. Contohnya gangguan kepada rantaian nilai barang-barang yang menyebabkan kenaikan harga barang mendadak. Pada ketika itu tak pernah berlaku. Jadi perspektif dan konteks untuk mengetahui sasaran-sasaran yang telah dibuat semasa RMK 12 itu direncanakan tahun 2020 itu mestilah berlatar belakangkan perkara itu. Jadi sudah tentu sekarang ini daripada tahun 2023 hingga ke akhirnya 2025, kita perlu menilai kembali keseluruhan perancangan itu kerana ia dibuat dalam konteks yang berbeza. Jadi sebab itu, kalau kita bercakap tentang pencapaian, bagi saya ada dua aspek yang kita kena teliti. Satu, aspek dari segi pencapaian yang telah disasarkan. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi sudah tentu ada sasaran dia. Kedudukan fiskal, maksudnya hutang negara berapa, maksudnya hasil cukai negara berapa, defisit berapa, sudah tentu ada sasarannya, kan. Ada sasaran-sasaran yang dibuat semasa perencanaan awal RMK 12 itu dicapai. Pertumbuhan ekonomi contohnya dicapai, kan, tetapi kita juga kena ambil tahu bahawa pertumbuhan ekonomi itu dicapai dalam keadaan sebenarnya ekonomi negara menguncup di awal RMK 12. Jadi dalam keadaan ekonomi mulanya menguncup, kemudian dia mengembang kembali, sudah tentu peratusan pertumbuhan itu nampak bagus. Tetapi saiz ekonomi negara sebenarnya tidak banyak berubah. Jadi kita hampir hilang 2 tahun. Kan? Dan untuk kita mengatasi pula aspek kedua, iaitu perkara-perkara dan cabaran-cabaran yang tidak wujud semasa RMK 12 direncanakan. Ini termasuklah keadaan ekonomi global yang semakin perlahan. Kita mengikuti dengan dekat apa yang berlaku di China, soal di Amerika Syarikat, ke masalah inflasi yang terus meningkat, dan di India juga. Di India juga sekarang ini, kan. Jadi itu mempunyai pengaruh yang besar yang turut mempengaruhi keadaan kita, kan. Jadi kalau saya boleh rumuskanlah, saya selalu ditanya soalan-soalan inilah tentang bagaimana prestasi kita berbanding dengan yang direncanakan pada tahun 2021. Sebenarnya dia bukan apple to apple anymore. Keadaannya telah banyak berubah, dan apa yang kita usahakan melalui kajian separuh penggal KSP kali ini ialah kita meletakkan berdasarkan kerangka madani, kalau kita nak mencapai keadaan negara berpendapatan tinggi, rakyat yang sejahtera, gaji rakyat berpendapatan tinggi, tetapi pada masa yang sama pertumbuhan ekonomi dan kedudukan kewangan negara itu mampan dan dia tidak rapuh seperti sekarang,
apa anjakan-anjakan besar yang perlu dibuat dalam tempoh 3 tahun ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang selepas itu pun. Jadi sementara kita ada sasaran-sasaran awal itu, tetapi KSP kali ini hampir menyamai semakan menyeluruh. Seperti ini dokumen baru yang bertujuan untuk memperbaiki kembali perjalanan ekonomi negara supaya berada di landasan yang betul kembali kerana perkara-perkara yang berlaku tahun 2020-2021 itu telah banyak sebenarnya menggelincirkan harapan kita ke arah sebuah ekonomi maju. Kalau kita ikut semata-mata yang telah dibuat tahun 2020-2021 itu akan menyukarkan lagi perjalanan ekonomi negara kita. Ya, maka jelas kita tidak lagi boleh melaksanakan perbandingan rasional untuk keadaan yang berlaku sebelum fasa 2022 ke belakang dan juga 2022 ke hadapan. Cuma apabila tadi Yang Berhormat juga ada menyebut berkenaan ini merupakan suatu pengumuman menyeluruh yang pertama kali dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan, ya. Kalau kita nak bandingkan dengan mungkin belanjawan 2023-2024 yang bersifat per year ataupun untuk tahunan dan juga mungkin kerangka NIMP ataupun beberapa pengumuman yang lain. Jadi bagaimana konsep menyeluruh yang dirangka dan juga digagas atau dikarapkan oleh Kerajaan Perpaduan dalam konteks RMK 12 ini? Beza dari segi beberapa dasar atau hala tuju yang telah diumumkan sebelum-sebelum ini, itu adalah perancangan-perancangan sektoral. Jadi bila kita melancarkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga, itu melibatkan perancangan sektor tenaga dan industri yang menjadi tulang belakang kepada ekonomi kita. Jadi walaupun ia sangat dekat dengan ekonomi dan menjadi daya tarikan utama pihak swasta dan juga industri, itu tidak meliputi aspek-aspek sosioekonomi ataupun aspek-aspek yang penting juga untuk ekonomi seperti bakat, seperti pendidikan, seperti latihan, seperti budaya dalam masyarakat kita. Jadi aspek-aspek yang saya sebut sebagai enablers tu tak ada dalam kalau dibangunkan kertas-kertas dasar bersifat sektoral. Begitu juga Pelan Baru Perindustrian Negara kan, NIMP, itu juga berbentuk sektoral. Itu adalah untuk industri-industri yang sedia ada dan beberapa industri baru yang dipertaruhkan untuk menjana ekonomi kita. Bezanya dengan perancangan di dalam rancangan Malaysia 5 tahun dan yang diterjemahkan melalui kajian separuh penggal, ini adalah satu perencanaan dasar yang menyeluruh, yang meliputi kesemua perkara ekonomi, pendidikan, infrastruktur, budaya, kedudukan kewangan negara dan sebagainya. Jadi dalam pentadbiran negara kita, kerangka dasar yang paling atas sekali ialah kerangka dasar yang dibuat melalui rancangan Malaysia 5 tahun ini, dan ia menjadi satu panduan yang mana setiap sektor-sektor lain berdasarkan perancangan yang dibuat di peringkat 5 tahun ini dan di peringkat KSP ini kemudian akan diterjemahkan mengikut sektor-sektor tertentu. Samalah juga sasaran dan juga strategi di dalam KSP ini jugalah yang akan memandu belanjawan setiap tahun. Jadi dia keseluruhan dokumen-dokumen dasar ini saling berinteraksi setiap tahun dan mereka mesti berada di dalam parameter yang telah ditetapkan mengikut KSP dan RMK. Ya, YB, seketika nanti saya akan bertanyakan pula dan juga mengajukan berkenaan cabaran domestik, trend global dan juga keutamaan Kerajaan Perpaduan, khususnya menyesuaikan rancangan Malaysia ke-12 mengikut kerangka ekonomi madani dan juga kerangka apa yang telah pun digarap oleh Kerajaan Perpaduan ini. Semuanya seketika nanti dalam naratif khas. Penegasan pertama, melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan menyasarkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% tahun dalam tempoh RMK 12
dengan memberikan tumpuan kepada dua perkara pokok. Pertama, memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju, mempertingkat bakat kemahiran. Produktiviti pelbagai faktor, MFP, secara purata dijangka menyumbang sebanyak 42.8% kepada pertumbuhan KDNK dengan produktiviti buruh dijangka mencatatkan pertumbuhan 3.8% tahun. Kedua, kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama para pelabur dengan memperkukuh daya saing. Langkah utama adalah meningkatkan persekitaran perniagaan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit My Mudah. Langkah ini secara langsung merancangkan pelaburan langsung domestik DDI yang secara bersinergi akan menarik lebih banyak FDI. Pelaburan swasta disasarkan berkembang sebanyak 6.4% setahun atau purata RM300 bilion setahun dalam tempoh akhir RMK 12. Ya, bersua kembali naratif khas pada malam ini bersama dengan YB Saudara Rafizi Ramli. Menteri Ekonomi YB, seketika tadi YB ada juga menyatakan berkenaan tentang isu-isu bagaimana dipadankan, disesuaikan rancangan Malaysia ke-12 ini dengan situasi di peringkat tempatan dan juga bagaimana perbandingannya dengan di peringkat global. Ini saya hubung kaitkan dengan kenyataan YB juga pada tengah hari atau petang tadi, bercerita berkenaan tentang bagaimana kadar inflasi dalam negara kalau dibandingkan dengan situasi global, ia lebih baik berbanding dengan situasi di luar ataupun atmosfera di luar. Cuma pemahaman pada ketika ini adalah apa yang difahami, apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh masyarakat adalah berkenaan tentang isu kenaikan harga barang, kerana pemahaman inflasi itu mungkin menyebabkan mereka menanyakan soalan harga beras pun naik dalam tempoh baru-baru ini. Jadi apa mungkin respon ini? Ada pemahaman yang berbeza-beza lah di antara mereka yang menguruskan ekonomi atau ahli ekonomi atau mereka di industri perbankan mengenai inflasi berbanding dengan pemahaman biasa rakyat kita mengenai inflasi kan. Dan itu perkara yang sedia kita terima lah. Takkan rakyat biasa dia nak jadi ahli ekonomi kan. Di mata rakyat biasa, inflasi ini adalah soal harga barang. Inflasi naik, harga barang naik. Jadi secara ringkasnya rakyat menuruti turun naik inflasi ini untuk memahami harga barang naik ke tidak kan. Tapi konsep pengurusan ekonomi mengenai inflasi ini agak dia lebih besar daripada soal kenaikan harga barang semata-mata kan. Apabila kita menguruskan ekonomi makro, dia bukan semata-mata soal untuk harga barang. Kita nak memastikan bahawa kenaikan harga barang itu terurus untuk mengekalkan nilai kuasa beli dan nilai wang yang ada di tangan rakyat hasil daripada nilai ekonomi yang mereka cipta. Saya bagi contoh kan. Saya ingat yang paling mudahlah untuk memahami soal inflasi ini ialah tak ramai daripada kita yang hidup zaman pendudukan Jepun dahululah. Tapi itu mungkin kita sedia maklum bahawa di zaman Jepun dahulu, wang tu tak ada nilai. Kita boleh ada wang, itu yang orang kata duit daun pisang tu, boleh ada wang berbakul-bakul, tapi nak beli beras pun tak boleh kerana wang itu sebenarnya tak nak diterima, dia tak ada nilai. Itulah yang berlaku jika inflasi itu tidak terkawal. Jadi di negara lain, contohnya inflasi mereka tinggi. Sampai 10%, ada yang double digit, 12-13%. Sebab itu kita masih lagi berdepan dengan tindakan negara-negara di dunia ini, termasuklah Amerika Syarikat, yang mengekalkan kadar faedah yang tinggi untuk mengekang inflasi. Kerana apabila inflasi itu tinggi sampai double digit dari satu tahun ke satu tahun, gaji banyak macam mana pun dia tak ada nilai dah. Sebab kita dah tak boleh beli. Wang itu tidak bernilai kan. Keadaan di Malaysia ini agak berbeza sedikit yang saya ingat banyak mempengaruhi pemahaman dan juga ialah
rasa gelisah rakyat mengenai inflasi. Sebab itu saya jarang sebenarnya membandingkan inflasi di Malaysia dengan di negara lain. Walaupun sebenarnya kalau mengikut pencapaian kerajaan perpaduan dengan inflasi ini, kita antara yang terbaik di rantau ini malah di dunia pun. Kerana kita sekarang ni pada yang terkini 2%, kan. 2% ni kalau pergi ke persidangan antarabangsa, memang diorang tepuk tangan lah. Dia kata Malaysia 2%, bagusnya. Tapi di Malaysia ini isunya ialah kerana walaupun inflasi itu rendah, maksudnya barang itu tidak naik harganya secara mendadak dari satu bulan ke satu bulan. Dia adalah naik sedikit tapi dalam keadaan yang terkawal, tetapi oleh kerana gaji itu rendah. Dan oleh kerana gaji itu kenaikannya dari satu tahun ke satu tahun tidak sepadan dengan kenaikan harga barang ataupun paras harga barang untuk barang-barang ruji rakyat seperti makanan, maka sebarang kenaikan sedikit pun bagi rakyat itu sudah membebankan mereka. Sebab itu pendekatan kerajaan perpaduan, kita melihat usaha menangani kos sara hidup ini bukan soal inflasi semata-mata. Dia sebenarnya adalah soal mengawal inflasi yang sekarang ini sedang terkawal dengan bagus, tetapi dengan segera kita juga mesti campur tangan dalam soal gaji rakyat supaya tahap pendapatan rakyat ini naik pada kadar yang berpatutan agar inflasi pada kadar 2% itu tidak lagi menjadi beban kepada pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Apakah dalam isu ini kenaikan gaji progresif itu dilihat bertentangan ataupun mungkin tidak bersepadanan dengan hasrat atau objektif kepada Majlis Rundingan Gaji melihat bagaimana gaji minimum itu ditetapkan dalam kadar 2 atau 3 tahun, YB? Pengalaman negara kita mengenai gaji lah, dan saya ingat 10-15 tahun yang lepas kan, sebelum itu kita belum ada gaji minima. Negara-negara lain, terutamanya negara maju, telah lama ada gaji minima. Jadi pembuat dasar pada kita ketika itu berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman umum ekonomi, ialah bila kita tetapkan satu paras lantai gaji untuk pekerja kemahiran paling rendah, maka majikan dan ekonomi kita akan mengubah dan menaikkan tangga gaji ke semua yang lain berdasarkan lantai itu. Maksudnya seperti kita pakai galah lah. Kita tolak yang paling bawah, yang lain pun naik juga, kan. Dan Majlis Perundingan Gaji Negara adalah terhasil dalam kerangka untuk menetapkan gaji minima sahaja. Dan setakat ini, satu-satunya perundangan yang kita ada ataupun dasar berkaitan gaji yang kita ada adalah gaji minima sahaja. Jadi gaji minima ditetapkan mula-mula saya ingat 1,000, kemudian 1,200 dan yang terkini 1,500, kan. Dan kita melihat keadaan yang berbeza hasilnya apabila ada gaji minima. Sebab itu bila saya melapor diri untuk menjadi Menteri Ekonomi, antara keputusan paling awal saya ialah mengarahkan Jabatan Perangkaan untuk mula menerbitkan statistik upah dan gaji sektor formal setiap 3 bulan yang tak pernah berlaku dalam negara kita. Sebab saya nak tengok sebenarnya apa keadaan gaji rakyat sekarang, dan daripada situ kita boleh melihat kesan pelaksanaan gaji minima. Dan seperti yang kita sangka dan disahkan, hasil daripada pelaksanaan gaji minima itu sementara ia membantu melindungi pekerja-pekerja tidak berkemahiran yang paling bawah, dia ada kesan yang tidak diduga untuk pekerja-pekerja lain, mengheret sekali, terutamanya yang muda dan juga fresh grad dan pekerja-pekerja berpengalaman yang lain, kerana dia mengheret gaji itu ke bawah. Kerana cara ekonomi kita, orang kita memberi reaksi kepada dasar gaji minima ini, dikira gaji minima ini itulah yang paling bagus. Jadi kalau tukang sapu dibayar 1,500 kerana itu peraturan undang-undang, budak keluar universiti dengan ijazah dia bayar 1,800. Alasan dia,
Kau nak bising apa? Sebab dah lagi atas daripada gaji minima. Jadi sebab itu, pentadbiran Kerajaan Perpaduan ini ambil langkah yang begitu drastik dan berisiko bahawa kita kata kita kena campur tangan dah dalam soal gaji ini, kerana dasar gaji minima semata-mata sementara melindungi satu kumpulan, dia sebenarnya mempunyai kesan yang negatif kepada pekerja-pekerja yang lain. Jadi gaji progresif adalah satu pelengkap kepada gaji minima supaya diluaskan lagi campur tangan kerajaan di dalam penetapan gaji, bukan semata-mata kepada kumpulan berkemahiran rendah, dan kita nak pastikan bahawa kumpulan-kumpulan lain, profesional, graduate, pekerja berkemahiran, pekerja berpengalaman itu, dia mestilah ada jurang yang masuk akal di antara gaji lantai yang paling murah dengan gaji-gaji yang lebih atas, kerana mereka ini lebih berpengalaman, mereka lebih berkelayakan dan sebagainya. Jadi harapan kita dengan gaji progresif ini, itu akan membantu memperbetulkan kembali herotan gaji yang ada di dalam masyarakat kita. Dan bila itu berlaku, barulah kita menangani kedua-dua komponen kos sara hidup. Soal kenaikan, soal harga barang dan juga soal gaji, dan itu akan bagi saya membolehkan kita normalize soal inflasi di negara kita. Okey. YB, beralih daripada isu gaji dan juga isu berkenaan gaji minimum ataupun gaji bermaruah itu, suka juga untuk kita melihat fokus dalam rancangan Malaysia. Sudah pastinya rancangan Malaysia ke-12 juga memfokus kepada aspek pembangunan. Dalam perihal ini, pembangunan semula tadi juga disebutkan oleh YB adalah penumpuan kerajaan untuk memastikan aspek-aspek memperbetulkan jalan, klinik-klinik daif dan juga sekolah-sekolah daif juga diberikan tumpuan, kerana sebelum ini aspek-aspek itu kurang diberikan perhatian yang serius dalam memastikan kemudahan-kemudahan asas kepada masyarakat terbela dan terjaga. Jadi bagaimana aspek pembangunan semula dan juga peruntukan untuk kemudahan infrastruktur seperti ini digerakkan dalam masa yang terdekat, YB? Kecenderungan pentadbiran lepas dalam tempoh 10-15 tahun yang lepas ialah untuk menjana ekonomi, maka kerajaan perlu memperuntukkan pelaburan yang besar daripada wang cukai rakyat dalam projek-projek mega. Jadi dalam keadaan negara kita memang ada kekangan kewangan, kedudukan fiskal yang tidak begitu kuat, bila keputusan itu dibuat bahawa wang perlu disalurkan kepada projek-projek strategik yang mega untuk menjana ekonomi, sudah tentu peruntukan untuk sebahagian besar kemudahan awam yang biasa untuk rakyat biasa ini, maka dia orang kata kurang pelaburan lah, underinvested lah. Sebab itu kita tengok jalan kita, orang selalu komplain kenapa berlubang-lubang, tandas sekolah, atap dan sebagainya. Datuk Seri Anwar dengan saya sependapat, yang ini kita betul-betul sependapat bahawa kaedah itu perlu dihentikan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sepatutnya dijana oleh enjin-enjin ekonomi yang berkemampuan hidup sendiri tanpa suntikan wang yang keterlaluan daripada kerajaan. Cuma untuk itu berlaku, kita tidak boleh kekal dengan industri yang sama. Kita tak boleh orang kata perah benda yang sama, dia dah habis, dah keluar hasil daripada itu. Kita perlukan enjin pertumbuhan yang baru. Sebab itu dalam KSP ini kita menggariskan 5 sektor strategik yang dipanggil High Growth, High Value, HGHV, yang kita pertaruhkan untuk menjana pertumbuhan ekonomi di masa akan datang. Dan ini semua boleh diusahakan oleh swasta dengan pelaburan yang tidak terlalu besar oleh kerajaan. Bila keadaan ini berlaku, maka kita boleh ada pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan kerana dia tidak bergantung kepada wang rakyat, dan lebihan wang itulah yang sekarang ini kita telah agihkan daripada 2023 ini dan seterusnya untuk masa-masa akan datang, supaya lebih banyak peruntukan daripada rakyat ini kembali kepada rakyat dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang ada kesan
setiap hari kepada rakyat. Tandas sekolah ada kesan setiap hari kepada rakyat. Jalan-jalan kampung, jalan-jalan yang selama ini terbiar, itu ada kesan setiap hari kepada rakyat, dan ini boleh kita seimbangkan sekiranya kerajaan memberi tumpuan kepada sektor-sektor strategik yang baru. Ini adalah bagi saya perkara yang antara yang paling penting sekali dari segi perbezaan pendekatan ekonomi madani dengan yang ada sebelum-sebelum ini, iaitu kita mahu menghasilkan enjin pertumbuhan yang hidup dengan sendiri oleh sektor swasta tanpa memerlukan suntikan rakyat, supaya wang rakyat itu kembali kepada rakyat. Ya, 5 HGHV yang disebutkan, peralihan tenaga, teknologi digital, elektrik dan elektronik, pertanian dan industri asas tani serta industri nadir bumi. Tadi YB menyebut tidak ingin lagi bergantung pada industri yang diperah hasilnya selama ini. Jadi kita akan lanjutkan persoalan berkenaan HGHV ini seketika nanti. Semuanya kembali dalam Naratif Khas. RMK 12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK 12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat, di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Bersua kembali Naratif Khas KSP rancangan Malaysia ke-12 YB Rafizi. Tadi disebutkan HGHV meliputi 5 bidang, iaitu disebutkan peralihan tenaga, teknologi dan digital, elektrik dan elektronik, pertanian dan industri asas tani, industri nadir bumi. Cuma mungkin ada pandangan yang skeptikal melihat kepada fokus industri pertanian ini. Ditanyakan, kalau kita masih lagi menjadi negara yang mengimport hasil pertanian lebih tinggi berbanding eksportnya, apa mungkin realisasi hasad ini dibawa dalam KSP ataupun rancangan Malaysia ke-12 ini? Pertama, kita kena saya ingat faham susu-galuh latar belakang yang menyebabkan kita menjadi negara pengimport makanan ini. Ia bukanlah kerana kita tak boleh buat ataupun kita tidak berkemampuan, tetapi selama 2-3 dekad ia tidak diberi perhatian kerana dia dikira perkara yang boleh kita beli. Jadi tumpuan kerangka ekonomi dan perencanaan sebelum-sebelum ini ialah kepada industri-industri yang dikira boleh bagi nilai dengan cepat. Sebab itu kita tumpu kepada perkilangan yang menggunakan tenaga buruh yang murah. Sehingga sekarang ini kita bergantung kepada pekerja asing contohnya. Kita beri tumpuan kepada sektor perladangan, kelapa sawit. Kerana bagi kita, buat apa nak susah-susah nak tanam makanan ke pertanian ke, kerana hasil yang kita dapat daripada ekspor barangan dan yang lain-lain itu, ekspor kelapa sawit, yang itu kita guna untuk belilah. Masa itu 20-30 tahun yang lepas, pandangan itu masuk akal kerana harga barang makanan mentah ni tak mahal. Jadi daripada kita susah payah buat, baik kita beli. Itu normal lah kan. Tapi dunia telah berubah. Dengan gangguan kepada rantaian bekalan makanan, sekarang soal perubahan iklim. Jadi harga makanan mentah di seluruh dunia memang naik mendadak. Bukan saja di Malaysia. Jadi tiba-tiba perkara yang bagi kita adalah nilai import yang boleh kita tanggung dengan hasil pendapatan dari industri yang lain, sekarang dah tak jadi begitu. Dan dia mula ada kesan kepada kos sara hidup rakyat kerana harga barang itu diterjemahkan kepada barang makanan dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soal tadi, boleh ke tidak kita buat? Sudah tentu kita boleh buat. Benda itu tidaklah serumit contohnya untuk buat komputer.
Dia tak adalah serumit untuk mengusahakan industri minyak dan gas. Itu lagi rumit. Bayangkan nak bina pelantar tengah laut, nak korek minyak, kemudian nak salur minyak, ataupun sekarang ini Petronas dia ada floating plant yang boleh korek gas tengah-tengah laut, proses terus, kemudian ekspor terus kat situ. Itu jauh lagi rumit. Ia tidak rumit YB, tetapi isu dan cabarannya besar. Kalau nak banding dengan yang lain semua, isu cabaran yang lain itu jauh lagi besar. Tapi oleh kerana dasar kerajaan sebelum ini tidak memandang serius soal pertanian, maka bila tak pandang serius, pelaburan di dalam sektor pertanian pun tak besar. Kemudian sumber, baik sumber tanah, sumber bantuan dan teknologi pun tidak disalurkan. Jadi kita terkebelakang lah. Jadi sebab itu pentadbiran sekarang ini ingin memperbetulkan kembali keadaan itu, terutamanya bila kita melihat bahawa pertanian moden sekarang ini bukan sama macam 40 tahun dahulu pertanian biasa, kerana untuk mengusahakan satu pertanian moden kita memerlukan infrastruktur yang bagus, kita memerlukan teknologi, kita memerlukan kepakaran dari segi baja, benih, ini semua sains, kan? Kita memerlukan jaringan pemasaran yang baik. Jadi kerajaan melihat bahawa dalam usaha kita untuk memenuhi keperluan mendesak untuk kita memperbaiki kedudukan keterjaminan makanan kita, kita ada peluang untuk membina satu industri yang berteknologi tinggi yang selepas itu boleh digunakan oleh syarikat-syarikat kita untuk mereka keluar ke kawasan-kawasan negara-negara lain. Dia boleh pergi ke Indonesia, Filipina, dia boleh pergi ke Thailand, dia boleh pergi ke Afrika untuk bukan saja menjual teknologi ini, malah mengusahakan pertanian-pertanian moden di luar negara juga. Jadi perspektif kerajaan perpaduan sangat berbeza dengan yang ada sebelum-sebelum ini. Sebab itu sehingga sekarang kerajaan telah memperuntukkan jumlah yang besar untuk pertanian, kerana kita melihat potensi pertanian bukan sekadar soal bekalan makanan, tetapi di masa akan datang teknologi dalam industri pertanian ini adalah satu industri yang bernilai tinggi yang boleh menjadi ekspor negara kita ke negara-negara lain. Ya, maka konklusinya pasaran itu diperluas, hasilnya dibawa pulang untuk kemakmuran di peringkat tempatan. YB, kita beralih daripada isu pertanian kepada isu aktiviti buruh dan juga pasaran swasta. Apa kita sudah bersedia untuk beralih daripada permodalan atau modal buruh kepada isu-isu tentang aktiviti modal untuk dibawa masuk ke dalam kita, kerana kita banyak bergantung kepada aktiviti buruh berlandaskan kepada aktiviti buruh asing. Jadi apa ini masanya kita berubah kepada suatu progresif dan juga progres yang lebih baik kepada aktiviti permodalan dalam konteks tempatan? Kita sebenarnya tak ada pilihan. Kan? Saya selalu ditanya kalau kita bercakap dengan majikan. Majikan akan kata, dia kata, YB, sebenarnya saya sanggup bayar yang gaji yang lebih tinggi kalau ada anak-anak tempatan yang nak bekerja dalam sektor pembuatan atau sektor perladangan atau sektor-sektor yang banyak bergantung kepada pekerja asing. Ada benar, ada juga kurang benarnya lah. Ada benarnya bahawa memang betul, contohnya di dalam sektor pembuatan, contohnya yang melibatkan elektronik, persepsi anak muda kita masih lagi kerja kilang ni tak bagus. Sedangkan gajinya sekarang ini boleh tahan. Gaji bila dicampur dengan allowance dan juga overtime, dia boleh mencecah RM2,000 sebulan. Sedangkan gaji jurutera pun sekarang RM2,000 sebulan contohnya, kan. Tapi memang betul ada persepsi di kalangan rakyat kita bahawa kerja kilang atau dalam sektor pembuatan ini tak bagus, kan. Yang dalam peladangan lagi susahlah nak cari orang kita yang nak bekerja kait buah dan sebagainya. Perkara itu perlu dimodernkan. Jadi kalau kita nak berbincang soal siapa salah ni,
pekerja tempatan tak nak kerja ke, gaji rendah ke. Saya rasa kita boleh berbincang majikan, rakyat, kerajaan sampai bila-bila, tetapi ia tidak akan mengubah satu ancaman besar yang datang kepada kita. Ancamannya ialah negara-negara pembekal pekerja-pekerja asing ini makin lama makin tak hantar dah kat Malaysia. Kerana di negara mereka sendiri, ekonomi mereka lebih baik. Jadi gaji lebih baik. Sebab itu contohnya, kita ada masalah untuk mendapatkan pembantu rumah daripada Indonesia sekarang. Kerana buat apa dia nak datang kat Malaysia dah, gaji dia di Indonesia lebih baik. Dan kalau contohnya pekerja asing yang banyak kita bergantung daripada Bangladesh sekarang kan, gaji yang ditawarkan oleh negara-negara lain lebih tinggi. Jadi lama kelamaan bukan saja kita ada masalah kebergantungan pekerja asing seperti sekarang, kita ada masalah berganda nak cari pekerja asing pun susah. Jadi oleh sebab itu, jawapan saya, dan ini perkara yang tak mudah lah untuk kita tukar ekonomi kita yang memang telah lama bergantung kepada pekerja asing. Jawapan saya ialah kita tak ada pilihan. Kita memang kena menaik taraf bentuk aktiviti ekonomi kita ke arah yang bernilai tinggi dan berteknologi tinggi supaya kita tak bergantung kepada tenaga buruh lagi. Melalui otomasi, melalui peralihan daripada sektor pembuatan nilai rendah yang banyak menggunakan tenaga buruh manual, ia perlu kepada yang bernilai tinggi, yang menggunakan mesin, supaya kita boleh menggaji 1-2 orang pekerja tempatan pada gaji yang lebih tinggi tetapi kemahiran teknikal yang lebih baik untuk mengendalikan mesin-mesin ini, yang boleh menggantikan 50 orang pekerja asing. Dan inilah tumpuan yang kita buat sekarang. Dan sudah tentu ia bukan satu perkara yang mudah, tetapi saya yakin dengan insentif yang betul, dengan latihan yang betul, dan dengan kita menggunakan pendekatan keseluruhan negara, termasuk meyakinkan tenaga kerja kita juga untuk sentiasa menambah kemahiran praktikal dan teknikal mereka, peralihan ini insya-Allah boleh berlaku kerana kita tidak ada pilihan. Okey, YB, sebelum kita berehat, satu lagi persoalan tentang apakah dokumen ini juga turut melibatkan penglibatan rakyat keseluruhan di peringkat akar umbi, kerana soalnya pada ketika ini walau apa jua yang dibentangkan adalah the sense of urgency, kesegeraan kerajaan masih lagi dalam menangani isu kenaikan kos sara hidup dan juga harga barang yang semakin meningkat yang memang sudah diperjelaskan tetapi dalam erti kata kesegeraan kerajaan dan juga hasil yang ingin diperoleh bukan hanya cakap-cakap tetapi hasil yang ingin dinikmati dan juga dilihat oleh rakyat. Apa mungkin janji di peringkat kerajaan? Saya semasa di pembangkang dahulu perasan satu perkara sebenarnya. Bila kerajaan membentangkan sesuatu perancangan, adalah pendekatan yang kita pertikaikan, tetapi by and large, maksudnya secara umumnya majoriti perancangan itu baik. Yang masalahnya ialah perancangan yang dibuat oleh penjawat awam ini, yang pembuat dasar ni sebahagian besarnya penjawat awam. Tugas menteri ini sebenarnya untuk memberi hala tuju untuk diterjemahkan dalam bentuk dasar oleh penjawat awam, dan yang kemudian itu yang penting, iaitu tugas menteri juga ialah membantu dan memimpin penjawat awam untuk melaksanakan perubahan-perubahan dasar ini. Jadi kita ada cabaran yang besar kerana semua perlu dibuat sekaligus. Tapi saya yakin dengan prestasi 9 bulan setakat ini kerajaan perpaduan, dari segi dasar kita dah bagi hala tuju yang jelas. Penjawat awam pun tahu, swasta pun tahu, rakyat pun tahu. Tetapi ia tak akan berlaku sekiranya kita tak pergi ke fasa yang kedua, iaitu kita menterjemahkan ini dalam bentuk usaha-usaha itu. Bezanya saya ingat berbanding dengan pentadbiran sebelum ini, oleh kerana keadaan kita memang sudah mendesak. Kedudukan kewangan kita, kedudukan pendapatan rakyat, semuanya mendesak sekaligus. Jadi kita tidak ada pilihan, dan
dengan jajaran dasar yang jelas dan juga dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang betul-betul mahu melaksanakan ini. Dan saya berharap dengan rakan-rakan kabinet saya yang lain yang juga faham keterdesakan negara kita untuk memperbaiki keadaan, perkara ini mula disambut oleh kepimpinan penjawat awam. Dia akan dibawa ke bawah dan apabila sampai kepada rakyat, apabila seluruh negara kita bergerak sederam, jadi insya-Allah perkara-perkara ini akan mula memperlihatkan hasil dalam masa tempoh seperti yang dirancang di dalam RMK dan KSP. Ya, InsyaAllah bertepatan juga dengan konsep The Whole Society untuk digerakkan secara bersama. YB, kita nak berehat seketika sebelum kita berakhir dalam Narrative Fast pada malam ini. Bersua kembali Narrative Fast pada malam ini, YB Rafizi. Sedikit tadi diperjelaskan berkenaan tentang beberapa dasar ataupun bentuk percukaian yang mungkin akan diperkenalkan ataupun tidak diperkenalkan adalah bergantung kepada keputusan case by case basis ataupun mengikutkan kepada keadaan pada tahunan tersebut. Jadi apa mungkin keputusan kerajaan pada ketika ini akan ada dasar-dasar percukaian baru yang akan diperkenalkan, YB? Bila kita menilai kedudukan fiskal, ia sebenarnya soal hasil cukai negara, tapi ia juga soal perbelanjaan negara. Perbelanjaan negara ini dalam belanja mengurus dan dalam belanja pembangunan. Jadi pandangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar, pandangan saya ialah kita kena bergerak seiring secara adil, kerana yang kita nak elakkan ialah amalan yang telah berlaku juga di negara-negara lain, iaitu bila kerajaan ni dia ada kuasa untuk kutip cukai, dia tumpu untuk tumpukan naik cukai saja. Tapi dia tak fikir sangat tentang soal mengawal perbelanjaan, mendapatkan nilai terbaik dan yang seumpamanya kan. Jadi banyak negara-negara, terutamanya di barat sebenarnya, yang ada fenomena tax and spend ni. Cukai belanja. Lepas tu bila dia cukai naik tinggi, belanja tu orang rasa macam nilai dia tak bagus untuk rakyat, dia tukar kerajaan. Masuk kerajaan baru, tax and spend lagi kan. Jadi dalam soal mengukuhkan fiskal negara sekarang, kita mahu mengambil langkah yang lebih berhemah. Kita sedia maklum bahawa hasil cukai negara adalah rendah. Antara yang paling rendah dari segi peratusannya berbanding dengan negara-negara di rantau ASEAN ini. Nisbah hasil cukai negara berbanding kepada saiz ekonomi negara kita adalah sekitar 11% sahaja. Antara yang paling rendah di rantau ini, dan itu dilihat sebagai rapuh dan tidak mampan. Sudah tentu kerajaan boleh saja ambil pendekatan yang mudah. Dan saya ingat kalau ada pentadbiran lain dalam keadaan yang ditinggalkan kepada kami sekarang ini dengan keadaan hutang, keadaan kekangan semua. Saya ingat dia akan ambil jalan mudah je, dia naikkan cukai. Dia perkenalkan cukai semua, dia naikkan cukai kan. Kami mengambil langkah yang lebih berhemah kerana bagi kami adalah tidak adil sekiranya kerajaan hanya memfokuskan kepada usaha untuk menambahkan hasil cukai semata-mata, tetapi pada masa yang sama kita tidak membawa reformasi yang menyeluruh kepada pendekatan kerajaan berbelanja. Makanya belum ada keputusan terkini. Jadi sebab itu yang dibuat sekarang ialah bila kita mencari usaha untuk mengukuhkan sumber cukai negara, kita cuba untuk tidak melibatkan semua rakyat terlebih dahulu. Kita tengok dahulu sektor-sektor ataupun cukai-cukai yang perlu diberi perhatian, terutamanya kepada yang kaya dahulu, itu yang cukai barang mewah, cukai keuntungan modal dan lain-lain, sebelum kita buat keputusan mengenai cukai-cukai yang membabitkan semua rakyat. Babi, 30 saat untuk kita bercerita berkenaan tentang pakaran data rakyat atau PADU yang mula dijalankan 2024. Apa mungkin impak PADU yang akan dijalankan pada